Hello guys, and welcome to my channel. Okay, so untuk hari ni aku nak cakapkan tentang movie Luca yang telah diriliskan oleh Walt Disney Pictures dan juga Pixar Animation Studios pada 18 Jun 2021. Dan waktu first movie ni kita telah diperlihatkan macam ada seekor ikan separuh manusia ataupun separuh manusia yang ada ikan entah, dan lebih senang ni kita akan kenal dia ni adalah sebagai sea monster, itu sebagai raksasa laut. Dan dia ni lah yang bernama Luca. Dan Luca ni waktu ni tengah nak mengumpulkan dia punya ikan-ikan tau. Macam dia punya Luca ni, dia ni sebenarnya adalah seorang anak penternak ikan ataupun lebih senang peternak lembu, sebab ikan-ikan tu semua dia berbunyi macam tu lebih kurang. Katerina! Wait! Okey, dan waktu yang si Luca ni dia dah berjaya kumpulkan ke semua ikan-ikan dia pun bawa lah semua ikan-ikan dia ni sampai pergi kat satu tempat, yang di mana tempat tu lah yang dia akan bagi ikan-ikan tu semua makan rumpai-rumpai laut. Dan waktu yang Luca ni dia tengah bagi lembu-lembu dia makan rumpai-rumpai laut, dia tengah tunggu sama dia terjumpa barang daripada darat, dan dia rasa wow, barang daripada darat. Dia rasa teruja lah dengan barang-barang tu semua kan. Iaitu macam Zam yang boleh berbunyi. Dan dia memang rasa dia nak sangat pergi dekat atas darat tu. Dan waktu yang dia tengah berangan dia pergi dekat darat tu, tiba-tiba mak dia panggil Azab makan. Dan waktu yang si Luca ni dia tengah makan bersama dengan keluarga dia, yang si Luca ni pun dia terfikir dekat satu penak fikiran dia yang dia nak tanya keluarga dia, betul ke yang dekat darat tu adalah tempat yang kezam. Lepas tu yang mak dia ni pun cakap jangan pergi kat darat tu, bahaya. Tapi yang nenek dia ni pula cakap tak adalah bahaya sangat. Nenek pernah pergi kat darat tu, pernahlah juga menang sebuah pertandingan. Nenek dia saja je tau. Lepas tu yang bila dah Luca dia dengar cerita daripada nenek dia, benda tu memang membuatkan Luca ni dia rasa macam keinginan dia tu nak pergi dekat darat tu lebih bertambah. Dan waktu yang dia dah makan dengan keluarga dia pun pergilah dekat tempat yang sama. Itu dekat tempat yang dia bagi ikan-ikan dia makan rumpai-rumpai laut. Dan waktu yang si Luca ni dia tengah sibuk kumpul-kumpul barang, dan waktu ni lah yang si Luca ni dia berjumpa dengan Alberto. Dan Alberto ni dia ambil barang-barang yang dikumpulkan oleh Luca tau. Dan Luca pun ikutlah Alberto tu. Dan dia tengok Alberto dia pergi dekat darat. Dan waktu first yang si Luca ni dia terkejut. Dia apa yang kau buat dekat darat ni? Lepas tu yang si Alberto pun dia pun tarik Luca. Dan bila Luca dia ada dekat atas darat, dekat situ lah yang kita tahu yang raksasa laut ni bila dia ada dekat darat, dia boleh berubah menjadi manusia. Sebab dia punya sisik, dia punya ekor semua hilang. No. Help me. First time? Of course it is. Dan waktu ni lah yang si Luca ni dia rasa kagum gila dengan dunia darat. Dan sejak daripada situ, dia ni selalu jugalah pergi dekat darat untuk nak berjumpa dengan Alberto. Lepas tu untuk nak bermain, untuk main-main dengan Alberto semua. Dan waktu yang first yang si Luca ni dia ada dekat darat, dia ni adalah pergi dekat rumah Alberto tau. Dan dekat dalam rumah Alberto ni pula yang Luca ni dia nampak satu poster. Yang poster tu dia menunjukkan tentang Vespa. Dan Luca dia pelik tau yang ni apa. Lepas tu Luca pun tanyalah yang ni apa, dan yang Alberto pun cakap itu adalah sebuah kebebasan yang boleh bawa ke mana-mana je untuk nak menjelajah satu dunia. Dan yang Luca pun rasa wow, dia memang nak ada Vespa tu, sebab dia pun nak juga rasa menjelajah satu dunia ni macam mana. Okey, dan yang lepas je daripada situ, yang si Luca ni dia pun selalulah balik kat rumah dia. Lepas tu dia pergi kat darat balik. Macam tu lah secara berterusan. Dan mak dengan ayah Luca ni, iaitu Daniela dan juga Lorenzo ni, dia dapat tahu tau pasal Luca dia pergi naik dekat darat.
Dan yang mak ayah dia ni pun rasa macam risau. Sebab yelah, yang mak ayah dia ni tak bagi tau yang si Luka ni pergi dekat darat. Sebab dia rasa yang darat ni memang penuh dengan manusia yang kejam. Kalau diorang pergi kat darat, diorang akan kena makan. Lepas tu sampailah pada satu hari bila Luka ni dia dah balik, mak ayah dia ni dah putuskan satu keputusan untuk nak suruh anak dia, iaitu si Luka, tinggal bersama dengan pakcik dia di tempat yang gelap, di tempat yang lebih bawah daripada tasik. Yang Luka ni pun dia pun rasa macam dia tak nak tau pergi duduk dengan pakcik dia. Jadi Luka ni pun dia pun larikanlah diri. Dia pun pergilah dekat darat dan berjumpa dengan Alberto. Dan masa tu lah yang dia dan juga Alberto ni dah putuskan keputusan untuk nak pergi dekat satu kawasan tempat tinggal manusia, iaitu Parosta. Dan orang ni pun pergilah dekat Parosta tu. First diorang pergi, diorang ni rasa macam risau tau. Sampailah diorang ni berjumpa dengan Giola. Sebab Giola ni selamatkan diorang berdua ni daripada dibuli oleh something yang ada dekat Parosta tu. Dan yang sezat daripada situ, yang diorang bertiga ni dah tubuhkan satu pasukan untuk nak masuk dekat dalam pertandingan Parosta lah, iaitu pertandingan tradisional yang dilakukan setiap tahun oleh kampung Parosta. Dan waktu diorang ni tengah sibuk-sibuk berlatih, waktu ni lah yang mak dan ayah Luka tengah sibuk mencari Luka dekat satu tempat tu. Nak dijadikan cerita, sampailah pada satu pertandingan Parosta tu, iaitu hari di mana itu adalah hari pertandingan Parosta. Yang si Luka ni dia sebelum pertandingan tu, dia ni ada bergaduh besar dengan Alberto. Sebab Alberto ni dia macam jealous lah. Dia macam tak suka lah tengok yang si Luka dengan yang si Giola tu dia rapat-rapat kan. Yelah, sebab semenjak Luka dia dah berjumpa dengan Giola, Luka ni dia dah jauh tau daripada Alberto. Dan bila yang si Alberto ni dia dah jealous besar, dia pun tunjuklah identiti dia dekat depan Giola. Dan Giola waktu first yang dia nampak tu, dia rasa terkejut gila kan. Dan yang si Luka ni pula waktu tu dia ni nak curukkan dia punya identiti. So dia ni memang nak pergi ke sekolah. Sebab sejak daripada dia dengar Giola dia cerita pasal sekolah, yang si Luka ni pun dia pun nak pergi dekat sekolah tu. Dan dia nak merasa macam mana rasanya belajar dekat sekolah. Dan yang si Alberto ni dia larang tau. Bila yang si Luka ni dia degil, Alberto pun terpaksa lah tunjukkan identiti sebenar dia dekat depan Giola. Dan waktu ni lah yang si Luka ni dia dah mengkhianati persahabatan Alberto. Macam tu lah. Sebab Luka ni dia cakap, si monster. Dia sama buat terkejut lah, macam tu lah lebih kurang. Dan sampailah dia sedar, waktu malam tu dia pun pergilah dekat rumah Alberto. Dan dekat rumah Alberto tu pula dia dapat tahu yang sebenarnya dia dah lama dah kena tinggalkan dengan ayah dia. Sejak sebelum dia berjumpa dengan Luka ni, Alberto ni dia selalu hidup bersendirian. Dan waktu yang si Luka ni dia dah dengar cerita tentang Alberto ni lah, yang si Luka ni pun dia pun tetapkan hati dia untuk nak dapatkan Vespa tu. Dan dia pun masuklah dekat dalam pertandingan Parosta tu. Dan waktu ni diorang bertiga ni dah berpesah tau. Jadi yang si Giola dan juga si Luka ni dia bersendirian lah. Diorang berdua masuk pertandingan yang sama secara solo. Dan waktu yang si Luka ni dia tengah bawa basikal, tiba-tiba hujan. Dan yang si Alberto ni dia nak bawakan payung tau untuk Luka. Sebab yelah, diorang ni tak boleh kena air tau. Sebab kalau diorang kena air, diorang punya badan akan ada sisik balik. Dan waktu yang si Alberto ni dia tengah berlari nak bawa payung dekat si Luka kan, tiba-tiba yang si budak jahat tu, yang si tinggi tu, dia pun langgar lah Alberto. Dan Alberto jatuh dan payung pun dia sampak. Dan waktu tu lah yang si Alberto ni dia dah terdedahkan identiti sebenar dia. Get out of my town! See monster right there! Mamma mia! Ciccio! Vai a pool! Veloce! Alberto! Dan manusia-manusia ni semua menjadi takut lah kan dekat si monster. Yelah, sebab diorang fikir yang si monster ni adalah makhluk yang jahat tau, makhluk yang akan makan manusia, macam tu lah.
Dan waktu yang si Luka ni dia nampak kawan dia Alberto tengah nak kena serang dengan manusia-manusia ni semua, yang si Luka ni pun dia pun kayuhlah basikal tu walaupun hujan sebab dia nak selamatkan kawan dia Alberto. Dan nak dijadikan cerita, pada akhirnya si Luka pun dia pun berjaya menang pertandingan Palostar tu, sebab manusia pun dia pun dah terima Luka dengan Alberto, sebab orang baru tahu yang si monster ni sebenarnya bukanlah makhluk yang jahat, tapi si monster ni adalah makhluk yang baik. Macam tu lah lebih kurang. Okey, dan untuk secara keseluruhannya, movie Luka ni dia ni sebenarnya adalah movie yang mengisahkan tentang seorang budak si monster yang bernama Luka, yang dia ni kecil dan dia ni masih budak-budak, masih dewasa lah, dan dia ni nak pergi dekat darat sebab dia nak rasa macam mana rasanya ada dekat darat. Tapi dia ni dilarang oleh mak ayah dia, dan disebabkan oleh dia ni berjumpa dengan Alberto, jadi dia pun nak berjaya lah ada dekat darat tu, dan dia berjaya membuat kawan dengan manusia-manusia semua. Dan di akhirnya kita nampak yang manusia dan juga si monster ni boleh menjadi kawan baik. Iaitu contohnya macam Luka, Alberto dan juga Giola. Okey, jadi movie Luka ni, movie ni diberikan nama sebagai Luka adalah sebab nak menunjukkan tentang watak utama daripada movie ni sendirilah, iaitu Luka. Dan ya, bagi aku lah kan, movie ni dia ni memang agak bosan jugalah sebenarnya, sebab adalah part-part yang macam kita macam confuse sikit, part-part yang macam kita rasa macam Allah, hai bila nak sampai part yang best ni. Memang bosan gila. Aduh, aku macam bapak lah. Okey, dan movie ni dia ni boleh dikatakan macam dapat memberikan pengajaran jugalah sebenarnya kan. Okey, tapi walau bagaimana pun lah kan. Aku rasa movie ni dia memang bosan lah. So aku tak sarankan korang untuk nak tengok sangat lah, sebab bintang yang aku nak bagi untuk movie Luka ni pun adalah bintang sebanyak 2 bintang. So aku rasa movie ni dia memang bosan habis teruk lah. Memang korang kan kena tunggu lama lah untuk part-part yang best tu. Okey, dan lagi satu yang aku tak suka ni tentang movie Luka ni adalah yang si Luka ni dia ni selalu berangan tau. Berangan benda-benda yang merepek dan benda-benda yang dia berangan tu lah yang membuatkan movie ni jadi bosan tau sebenarnya. Dan sebab tu lah aku tak berapa nak suka sangat dengan movie Luka ni. Okey, dan untuk pengajaran yang aku boleh dapatkan daripada movie Luka ni adalah yang pertama, mak ayah tak selalu betul. Maksud aku, orang tua ni tak akan biasa betul. Okey, contohlah kan macam mak ayah si Luka, iaitu Lorenzo dan juga Daniela. Dia ni rasa yang dorang ni selalu buat tindakan yang betul, sampai dorang nak hantar si Luka ni duduk dengan paksik dia, iaitu dekat bawah tasik kolam yang gelap, yang penuh dengan bangkai-bangkai ikan paus. Dan disebabkan itu jugalah si Luka ni dia melarikan diri daripada dorang. Jadi yang mak ayah ni selalulah kena faham perasaan anak tu macam mana. Okey, lepas tu yang untuk pengajaran yang kedua pula adalah, walaupun dia ni lain bentuk, walaupun dia ni adalah berlainan bangsa, macam kau first time nampak dia kan, tapi tak semestinya yang dia ni jahat. Okey, maksud aku macam manusia fikir yang si monster ni adalah jahat, tapi sebenarnya si monster ni dia baik tau. Sebab yelah, si monster ni kan dia kan rupa bentuk dia kan macam raksasa kan, penuh dengan sisik, lepas tu ada ekor. Jadi memang rupa yang menakutkan lah bagi manusia. Dan manusia memang rasa yang si monster ni adalah jahat, tapi dalam masa yang sama si monster pun merasakan yang manusia ni jahat. Maksudnya adalah kita tak boleh nak selalu fikir yang kalau dia tu lain bentuk, kalau dia tu lain jenis, itu adalah jahat. Sebab tak semestinya semua makhluk yang berlainan tu adalah jahat. Contohnya macam hantu lah, tak semua hantu jahat, tak semua jin jahat. Macam tu lah lebih kurang. Okey, dan untuk pengajaran yang ketiga pula adalah kita mestilah sentiasa berusaha untuk nak mendapatkan apa yang kita nak. Contohnya macam Luka dan juga Alberto yang berusaha untuk menang pertandingan tu supaya diorang dapat duit untuk nak
beli Vespa. Dan orang ni sentiasa berusaha lah untuk nak dapatkan apa yang orang nak, itu Vespa. Okey, dan pengantaran yang keempat pula adalah kawan yang baik adalah kawan yang selalu nak menginginkan sesuatu yang terbaik buat kawan dia. Contohnya macam kan yang Luka kan dia kan nak pergi dekat sekolah kan. Lepas tu yang si Alberto ni di akhirnya dia pun pujuk mak ayah Luka untuk nak bagi Luka pergi dekat sekolah. Tapi yang Alberto tu dia terpaksa tinggal dekat situ untuk nak tolong ayah kepada Viola. Dan inilah yang menunjukkan yang Alberto ni dia nak tengok kawan dia iaitu Luka bahagia sebab dapat pergi dekat sekolah untuk nak belajar dekat sekolah. Macam tu lah lebih kurang. Okey, dan aku rasa itu je kot untuk video kali ni. See you in the next video and Assalamualaikum.